Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Bumawin bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 24 Januari. Sarawak berharap pembinaan pusat kanser di negeri ini dapat disegerakan. Menyifatkannya satu kemajuan daripada rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yakin Kerajaan Persekutuan tiada masalah berkaitan perkara tersebut. Perbincangan antara Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim turut menekankan terdapat keperluan mendesak bagi pembinaan fasiliti kesihatan terbabit. Our Premier also let federal government know in our Sarawak offer about the urgent need for cancer hospitals. So in principle, and that has been made known, but the details has to by the technical committee and the ministry government level. The minister also fully aware of it. Oleh itu, beliau berharap di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10 ini akan ada kemajuan dalam usaha mengembalikan semula hak-hak Sarawak yang terhakis di bawah MA63. Premier Sarawak pada minggu lepas menawarkan dana pinjaman sehingga RM1 bilion kepada Kerajaan Persekutuan bagi pembinaan pusat kanser di Sarawak. Dengan dana Sarawak bagi fasiliti Kerajaan Persekutuan, ia berupaya menyediakan perkhidmatan kesihatan lebih berkesan kepada pesakit di negeri ini. Datuk Dr. Sim ditemui pemberita selepas menerima kunjungan Tahun Baharu Cina daripada Premier Sarawak di Kuching. Baik, pembukaan sempadan serta kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 menjadi petanda positif untuk Sarawak bagi menambah kekerapan penerbangan dari Kuala Lumpur, Johor, Kota Kinabalu dan negara Brunei Darussalam ke Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata melalui sempadan Brunei, bilangan pelawat dan kenderaan-kenderaan masuk melalui pos sempadan Sungai Tujuh Miri turut dipertingkat. Ujar Datuk Seri Lee, ia sekaligus menunjukkan ekonomi Sarawak akan pulih dan aktif semula. Jelasnya, bilangan penerbangan ke Sarawak juga akan terus bertambah berikutan syarikat penerbangan telah bermula daripada Kuala Lumpur ke Sarawak, iaitu ke Kuching dan Sibu, manakala Miri pada bulan Mac depan. Beliau dan isterinya Datin Sri Kong Shui Lin ditemui pemberita pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bersempena dengan perayaan Tahun Baharu Cina 2023 di Dewan Datuk Permaisuri Permajaya Miri. Sementara itu, sambutan rumah terbuka Tahun Baharu Cina 2023 merupakan kali pertama dianjurkan semula secara besar-besaran selepas berdepan dengan cabaran COVID-19 selama 2 tahun lepas. Katanya, sambutan daripada masyarakat amat menggalakkan dengan kehadiran masyarakat berbilang kaum dan agama hadir memeriahkan sambutan rumah terbuka. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak komited melaksanakan pelbagai program seperti mewujudkan kesedaran tentang hak sebagai pembeli rumah. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Mingti berkata, inisiatif tersebut perlu untuk memberi kesedaran supaya tidak mudah terperdaya, sekaligus mengetahui perkara yang boleh dituntut menerusi Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. We're going to organize some of the talk seminar to create awareness, public awareness of the assistance, the functions of housing tribunal, especially towards those house purchasers who have faced problem with their newly bought house. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Palawan memberitahu perancangan bagi membangunkan kawasan Palawan seperti yang dijanjikan pada manifesto pilihan raya yang lepas akan dilaksana secara berperingkat. Michael memberitahu pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di Sibu. Bersempena Tahun Baharu Cina juga, beliau berharap ia permulaan yang baik untuk menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat. Penganjuran Bazar Kongsi Facai kali ke-19 tahun ini meriah dan berbeza berbanding tahun-tahun lepas apabila berjaya merekodkan kedatangan pengunjung sehingga 50,000 orang pada 2 malam pertama penganjuran bazar yang telah bermula pada 14 Januari lalu. Anjuran bersama Majlis Bandaraya Miri MBM dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Miri menyediakan barangan keperluan bagi persediaan dan buah tangan kepada masyarakat Cina bagi sambutan Tahun Baharu Cina. Baik, ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Noriza Jao.
satu objektif penganjuran bazar tersebut adalah untuk menggalakkan peniaga-peniaga terutamanya yang mempunyai kedai dan juga peniaga dari rumah memperkenalkan barangan makanan dan minuman mereka. Bazar Kongsi Facai 2023 dibuka sehingga 20 Januari lalu, beroperasi pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Telah mendapat sambutan yang amat memberansangkan dengan 327 gerai berbanding sebelum ini 280 gerai. This year, for this event, there are a total of 327 stores. And this is the record, the best so far. And also, during the opening night, 2 nights ago, the crowd at this Chinese New Year Bazaar was estimated to be about 50,000 people. So it has been a great success. Ada 40% daripada 327 gerai ini adalah Muslim. Seperti yang anda lihat di sebelah kiri saya adalah peniaga yang non-halal dan di sebelah kanan saya adalah yang Muslim dan Wicca. Dekorasi bazar kali ini turut tampil berbeza dengan peniaga-peniaga menghiaskan gerai-gerai mereka untuk memeriahkan lagi sambutan Tahun Baharu Cina di samping merancangkan aktiviti ekonomi dan pelancongan di Miri. We would like to see the Chinese New Year Kongsi Bazaar as an event that we able to attract many visitors to Miri City. And I have also proposed that the Chamber of Commerce would try to put out better decorations. Bazar Kongsi Facai tersebut bukan sahaja menyajikan makanan dan minuman, malah menjual pelbagai jenis barangan hiasan rumah, bunga, produk pertanian dan banyak lagi. Apa yang menariknya bazar ini, terdapat sesetengah gerai memasak masakan tradisi masyarakat kaum Cina. Antaranya ialah gerai dari Persatuan Vuineng bahagian Miri menyajikan masakan itik masam yang menjadi kemestian dalam hidangan masyarakat mereka apabila menjelang Tahun Baharu Cina. Siapa yang bangsa Vuineng mereka memang tahu ini. Ini adalah sebenarnya mereka yang setiap hari itu mereka Chinese New Year before Chinese New Year mereka makan untuk keluarga. Mereka akan ada makanan macam ni ya. Bagi peniaga yang lain pula, mereka memanfaatkan bazar itu untuk memperoleh pendapatan sampingan serta berharap tempoh operasi bazar dipanjangkan kerana ia menjadi tarikan kepada pengunjung dan pelancong. Itu bukan salah satu tarikan orang datang. Orang jauh datang, pelancong datang. Jadi kalau dia makin dipanjangkan, maybe dia boleh ramaikan lagi kita di Miri tu lah. Menangkan kita mengajak orang datang ke tempat kita. Jadi dia boleh boostkan kita pun income di Miri tu lah. Suasana perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini amat berbeza dan meriah kerana dapat diraihkan secara besar-besaran. Nuriza Jau, RTM. Baik, tradisi rumah terbuka musim perayaan adalah satu peluang yang baik untuk beramah mesra bersama dengan rakan-rakan dan masyarakat. Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, Andy Jong Wan Jun berkata ia sekaligus mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira agama dan kaum. Andy memberitahu menerusi sambutan perayaan masyarakat berbilang kaum mencerminkan perpaduan tinggi dalam kalangan penduduk di Bumi Kenyalang. Beliau menyatakan demikian semasa NSGA mengunjungi rumah terbuka Tahun Baharu Cina anjuran Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin di Miri. Saudara, jumlah kes jangkitan COVID-19 di Sarawak pada minggu epidemiologi ketiga adalah sebanyak 110 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan bahawa jumlah tersebut menurun berbanding minggu epidemiologi kedua iaitu sebanyak 216 kes jangkitan. Ini menjadikan sebanyak 324,197 jumlah kumulatif kes jangkitan COVID-19 direkodkan di negeri ini. Sementara itu, dalam kenyataan sama, JPBN memaklumkan bahawa terdapat satu kes kematian dilaporkan pada minggu epidemiologi ketiga berbanding 2 kes kematian pada minggu kedua. Kes kematian itu masing-masing direkodkan di daerah Sibu.
Program sukan akan dianjur lebih kerap pada masa akan datang ke arah menggalakkan penglibatan golongan belia dengan aktiviti sihat. Ahli Parlimen Miri, Chew Chun Men, yakin dengan penganjuran pelbagai jenis sukan, ia akan dapat memajukan sukan khususnya di Miri dan negara amnya. Ciu pada masa sama menyeru orang ramai untuk terus menyokong anak-anak muda dengan menghadiri kejohanan sukan yang dianjurkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis penutupan kejohanan futsal ambang Tahun Baru Cina di Stadium Tertutup Miri. Kejohanan itu menyaksikan pasukan GG Indra SC Futsal johan keseluruhan, manakala penjaga gol terbaik ialah Muhammad Azrul Amri. Seterusnya penjaring terbaik pula dimenangi Muhammad Asri Dumin. Sebanyak 39 pasukan menyertai kejohanan tersebut termasuk penyertaan daripada negara Brunei Darussalam. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 24 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani dan selamat Tahun Baharu Cina.